dengan sejuta perasaan lainnya, ternyata muzik juga terbukti boleh menyembuhkan penyakit. Tidak cuma penyakit fizikal saja, tetapi juga penyakit mental. Bagaimana pula irama dari kendang pendondang yang sudah menjadi sinonim di dalam kehidupan masyarakat Melayu di kampung air? Sejauh mana ianya dapat bertahan di arus kemodernan kini? Satu persoalan yang sering menjadi perbualan dan lontaran kepada para peminat-peminat muzik tradisional di tanah air. Di mana langit dijunjung, di situ adat disanjung. Bahasa menunjukkan bangsa. Orang sengan kurang. Tidak lengkap rasanya kalau kita berkunjung ke negara Brunei Darussalam jika kita tidak singgah ke kampung air. Begitu kata seorang teman. Kampung yang terapung di atas air ini tidak sunyi dari kunjungan para pelancong luar maupun destinasi lawatan bagi penduduk tempatan. Sebelah tebing kanan Sungai Brunei terletak perkampungan air moden yang baru dikenali sebagai perkampungan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Mula didiami pada bulan Julai 1994, kira-kira 10 tahun yang lalu. Jika kita berhajat untuk pergi ke tempat ini, memang mudah dengan menaiki perahu tambang atau melalui jalan darat Lumepas ke Kampung Kasat. Perjalanan dari bandar ini mengambil masa lebih 30 minit. Okey je. Ya, pulang. Dengan adanya sistem jalan raya yang baik di negara ini, memudahkan lagi para penduduk membuat perjalanan ke destinasi-destinasi yang mereka kehendaki. Rombongan kami sepakat untuk berkunjung ke Kampung Bolkiah A atau yang dulunya dikenali sebagai Kampung Buang Sakar dengan menaiki kenderaan melalui jalan darat. Hala ke Jalan Junjungan Lumapas hingga ke simpang Kampung Lupak Luas membawa ke destinasi yang dituju iaitu Kampung Bolkiah A. Seni bina rumah-rumah di kampung air moden ini masih kekal dengan reka bentuk tradisinya. Hanya strukturnya saja dibina dengan bahan konkrit. Ini termasuk titian atau jambatan konkrit yang menjadi penghubung sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain. Sementara itu, tiang pagar jambatan ini menggunakan bahan anti karat. Sejauh mana kita mengetahui tentang warisan budaya mereka di sebalik kemegahan rumah-rumah konkrit ini? Jauh dari pelbagai kesibukan itu, masih kedengaran hiburan gendang si dondang yang dipukul oleh salah seorang penghibur yang memang arif menggunakan domba. Dondang ini adalah sejenis permainan penghibur yang boleh dimainkan secara berkumpulan maupun secara perseorangan.
ini terpulanglah dengan para pendondang yang akan membuat persembahan tersebut. Dendangan pendondang yang sudah berumur ini masih bertenaga melontarkan suara mereka yang merdu sambil memukul gendang mengikut rentak irama yang dipersembahkan. Gendang dari 3 orang pendondang yang mahir ini membawakan irama dondang beranyut. Sambil mereka memukul dombak, mereka juga mendendangkan lagu-lagu mengikut irama yang disampaikan. Biasanya pemain pertama dipanggil perancang dan pemain kedua dipanggil peningkah. Ada kalanya dondang ini diselangi dengan gong yang dipukul oleh pemain yang ketiga. Lagu-lagu yang sering didendangkan di dalam dondang Brunei ini adalah berbentuk pantun dan selalu bertemakan percintaan maupun pantun bergurau senda. Bait-bait pantun yang diluahkan pada kebiasaannya datang dengan secara spontan ketika mereka berdondang. Sudah menjadi kelaziman, irama dondang ini pada kebiasaannya akan berkumandang di majlis-majlis kerajaan seperti perkahwinan, belalih atau berpindah rumah baru, melepaskan niat dan juga dipersembahkan semasa hari perayaan keputeraan Sultan dan pembesar-pembesar negara. Dondang diteruskan lagi dengan lagu Mukun Menyubur. Bermukun juga dikenali sebagai majlis bergendang. Ianya juga disampaikan dengan cara perkumpulan lelaki dan perempuan. Pada kebiasaannya, pendondang terdiri dari mereka yang sudah berumur. Alat-alat yang digunakan ialah gendang, domba, rebana, gendang lapik dan lain-lain lagi. Bergendang ini suatu ketika dulu dianggap satu kemestian apabila adanya majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, berpindah rumah dan lain-lain majlis yang tertentu. Lagu-lagu dari bergendang atau bermukun ini kerap didendangkan untuk menghibur hati dan disisipkan dengan pantun-pantun bergurau senda, berkasih dan sebagainya. Kebiasaannya, para pendondang ini mempunyai suara yang merdu dan lantang sambil memukul dombak mengikut irama dendangan lagu yang disampaikan. Mereka ini akan berpantun secara bergilir. Pantun-pantun yang dijual akan dijawab oleh pendondang yang lain.
Ada kalanya ianya akan berbeza jika ada penari yang menjual pantun kepada pendondang atau di sebaliknya, suasana akan menjadi tambah meriah. Diangdangan merupakan sastra rakyat yang turun-temurun dan terus hidup mengisi khazanah kesusastraan Melayu Brunei. Diangdangan ini dapat diartikan sebagai penceritaan yang dituturkan secara lisan. Ianya dituturkan berdasarkan hafalan dan ingatan semata-mata. Diangdangan pada kebiasaannya diiringi dengan gendang yang dipanggil domba. Diangdangan ini dapatlah dikategorikan ke dalam bentuk sastra bahasa berirama. Permainan ini juga terdapat di negeri Kelantan. Ianya dikenali dengan Tok Selapit, di Jawa dengan dalang dan di Sumatera dengan tukang kaba atau tukang cerita. Di Brunei pula terkenal dengan pendiangdangan. Bukan sedikit lagi kawal, bukan sedikit lagi tubuh putih komodi cinta ini relatif dibantu berdiri. Banyak diangdangan yang menarik yang selalu diceritakan. Diangdangan Bujang Sikandam adalah satu-satunya cerita yang begitu popular di kalangan masyarakat kita ni. Di kalangan pendiangdangan yang terkenal ialah Awang Haji Abdul Rahman Sudin yang kini tinggal di perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di kampung Bolkiah A ini. Bulan Taisliu kan makan sama-sama dagang di dalam. Bergendang adalah merupakan satu fenomena sosial yang agak signifikan, diolah dan diadun oleh masyarakat Melayu, terutama masyarakat desa sebagai satu cabang seni dan kebudayaan bangsa yang unik. Setimbang dengan pulau Sibungo. Bagi masyarakat Melayu di perkampungan di atas air ini, mereka masih dapat mempertahankan warisan budaya turun-temurun ini walaupun kemodanan sudah banyak mengubah cara kehidupan mereka. Kita ikuti seterusnya gendang si dondang dengan dendangan lagu asli Yadan-Yadan secara berkumpulan dengan diiringi pukulan domba dan gendang labi. Apa yang diharapkan agar generasi sekarang akan dapat menanam bibit-bibit unsur lama ke dalam unsur baru dengan tidak merosakkan keasliannya. Jika perkara ini dapat dilaksanakan, berarti sebahagian daripada warisan kebudayaan yang diamanahkan kepada kita akan terpelihara dan terus berkembang meniti arus warisan tradisi yang diamalkan oleh masyarakat Melayu Brunei di negara ini. Rakyat Auda, begitulah tadi perkongsian kita mengenai dengan satu lagi cabang seni muzik tradisi kita ni yang berkaitan dengan seni suara tradisi, iaitu
seni berdundang yang semakin kurang penggemarnya dan dilestarikan pada ketika ini. Apa yang penting, tanggungjawab kita selaku masyarakat Melayu di negara ini supaya akan dapat mempelajari dan seterusnya melestarikan budaya seni berdundang ini supaya ianya tidak akan luput di telan zaman. Inilah yang dihasratkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk kita sentiasa menjunjung nilai-nilai kemelayuan kita dengan apa jua cara sekalipun agar ianya dapat dilestarikan sampai bila-bila. Saya Remy Ahmad, sampai berjumpa lagi di episod yang akan datang. Budaya kita ni, tanggungjawab kita ni. Kalau bukan kita ni, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.